Saya mulakan Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi hadir kepada sesi ringkas perkongsian di mana saya akan berkongsi tentang perjalanan kesenian saya, dan semoga apa yang dikongsikan mendatangkan manfaat kepada semua, walaupun tak ramai yang hadir, walaupun sedikit segelintir, tapi namun saya cuba sedaya upaya saya. Sebelum saya teruskan, tidak bermakna saya di sini, saya di hadapan kalian sebagai seseorang yang lebih mengetahui. Saya adalah seorang anak seni yang sungguh tekun untuk mengusahakan supaya kesenian tidak pupus di negara kita yang tercinta. Sebelum kita teruskan, yang baik segala-galanya datang daripada dia, yang kurang datang daripada saya. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Fatihah. Okey, saya ingin membuat suasana sedikit agak sunyi di sini. Nama saya Muhammad Ridwan bin Zalani. Lebih dikenali sebagai Wan Abang atau Ridwan Zalani. Saya kandungan pada hari ini, saya akan berkongsi sedikit tentang sejarah perjalanan kesenian saya, dan kita akan terus menelusuri perjalanan atau penubuhan kumpulan nadi Singapura yang dikatakan daripada Kak Julina sendiri. Dan akhir sekali kita akan ada sesi soal jawab. Saya rasa inilah peluang untuk kita berkongsi pendapat, di mana mungkin ada ramai yang mungkin tahu tapi mungkin kenal tapi tak tahu, ada yang tahu mungkin tak kenal. Dan saya teruskan, saya dilahirkan pada tahun 1985. Saya adalah anak jati Singapura. Saya ada website yang bernama ridwanzalani.com. Saya juga ada Facebook artist page dan juga YouTube page saya. Dan email saya hanya nama saya. Ini sungguh penting kerana accessibility, membolehkan seseorang itu untuk senang mencari kita. Walaupun nama saya Muhammad Ridwan, dan jika ramai yang tahu, anak-anak Melayu kita ramai yang berkongsi nama dengan teman-teman mereka secara tak sengaja atau sengaja. Seperti untuk saya, Muhammad Ridwan itu adalah nama yang ramai orang menggunakan sebenarnya, yang telah diberikan oleh beberapa orang. Jadi saya menggunakan untuk nama pentas saya Ridwan Zalani, dan ada nama samaran Wan Abang. Itu adalah nama manja, atau mungkin setelah beberapa tahun ramai yang seperti mana tahu kadang-kadang dalam satu kumpulan tu banyak sangat Ridwan kan. Dari situlah Wan Abang tu datang. Abang kerana saya anak sulung di keluarga saya. Dan inilah perkongsian sedikit apa-apa yang saya pernah menang, walaupun tidak banyak, tapi ini adalah titik sejarah untuk saya. Dan dari segi akademik, saya ada diploma daripada LaSalle College of the Art. Saya juga ada GCE O Level. Seperti yang diketahui, saya tidak ada degree lagi. Walau demikian, saya adalah faculty member di NAFA, dan saya juga akan mengajar NIE dan NTU di Ogos nanti. Dan sebelum ni saya juga mengajar di SMU dan pelbagai sekolah, khususnya STAS Academy, Singapore Teachers of the Arts, di mana saya berkongsi tentang kesenian Melayu dan kesenian-kesenian perkusi yang lain di dunia ini. Inilah kumpulan-kumpulan yang saya terlibat daripada awal, seawal 1991 dengan kumpulan Seri Andalas di Kir Barat sebenarnya. Dan saya melayari perjalanan kesenian saya dengan pelbagai kumpulan muzik dan persembahan, sehingga kan saya terlaksana atau tertubuhnya kumpulan yang saya ketuai bersama sahabat saya yang dipanggil Nadi Singapura. Saya membawa anda ke slide yang seterusnya. Ini adalah apa yang berada di dalam isi hati saya sewaktu saya berfikiran tentang kesenian kebudayaan di Singapura. Cuba kita renungkan sekejap, dan mungkin saya boleh berkongsi kenapa saya menuliskan. Ini adalah isi hati saya apabila saya masih muda lagi. Saya berpendapat di mana Melayu itu bijak dan berkefahaman, dan saya rasa kita perlukan sesuatu yang seronok sambil kita mengekalkan ilmu. Kita perlu ada daya tarikan yang sejagat, universal appeal.
Kita perlu nikmati dan ambil peduli. Terlalu banyak perkataan di minda saya, dan saya merasakan perkataan hanya menjadi perkataan jikalau kita tidak membuat sesuatu dengan benda tu. Dan saya dengan teman baik saya, saudara Yaziz Hassan, dia lebih dari 10 tahun daripada saya, kita bersatu untuk menumbuhkan kumpulan yang kita panggil Nadi Singapura. Kenapa kumpulan ini penting? Kerana ia adalah representasi satu warna yang berbeza, dan juga ia melambangkan kondisi zaman, dan ia adalah pewaris, saya percaya, yang dapat memberikan roh, semangat dan citarasa anak Melayu Singapura yang tersendiri. Yalah, saya teruskan. Penubuhan Nadi Singapura. Nadi Singapura tahun ini akan tiba bulan 11, di mana kita akan meraihkan tahun ke-10 kita bersama. Dan tahun 10 kita, saya rasa penuh dengan cerita, kisah-kisah yang boleh menjadikan satu pengajaran. Dan saya ingin berkongsi, inilah portfolio pertama Nadi Singapura yang telah disiapkan, yang membenarkan kita untuk jelajah satu Nusantara dan lebih daripada 10 negara sebenarnya, Alhamdulillah. Dan ini saja yang kita ada. Pada mula-mulanya ini yang dibekalkan. Sesuatu yang very senang, mudah untuk difahamkan. Dia mempunyai contact information. Pada zaman tu saya rasa Instagram belum lagi besar, Facebook hanya baru bermula, dan izinkan saya membaca. While others choose to follow, some choose to lead. Nadi, which refers to pulse or flow of consciousness, is a newly formed ensemble made up of young, dynamic and impartial musos who believe in uplifting their traditional drums and percussion like none other. Kompang, rebana, jidor and gendang are some of the most common Malayan drums found in Singapore, and Nadi Singapura proudly features these drums in their performance in perfect rhythm and harmony. Again, apabila kita sedang menyiapkan sebuah portfolio atau bio tu, sungguh penting di mana kita tahu kepada siapa ia harus dituju dan bagaimana, apakah impact yang dirasai apabila seseorang melihat sesuatu. Dan inilah seberapa mentahnya kita dulu, tetapi Alhamdulillah, dengan berkat usaha kita telah dapat, seperti dikatakan tadi, jelajah lebih daripada 10 negara, dan kita bersyukur. Daripada situ saya akan berkongsi tentang penubuhan Nadi Singapura dari awal lagi. Seperti yang dikatakan tadi dengan perkataan-perkataan yang saya kongsikan tadi ni semua. Kesyukuran, arkib, pengaruh, jujur dan adil, interaksi dan komunikasi, kerjasama, berkarya, kondisi zaman, keterlihatan, visibility, dedication, bahasa dan budaya, kenal dan tahu, inspirasi, peduli, keikhlasan dan sebagainya. Ia membawakan kita kepada penubuhan kumpulan Nadi Singapura. Dan saya ingin berkongsi bagaimana penubuhan itu bermula. Kerana saya percaya konteks itu penting. Di Singapura, pastinya ramai mungkin tidak perasan atau mungkin tahu tapi tidak tahu macam mana kita nak mengatasi benda tu. Kita tidak ada satu institusi, pusat kesenian atau kebudayaan yang kita boleh belajar kesenian Melayu. Itu yang satu yang payah sangat. Jadi dari situlah bermulanya perjalanan di Singapura. Kita ingin mengisi ruang yang kosong atau ruang yang perlu diisi, walaupun kita masih muda dan kita tidak mempunyai kepakaran dan ilmu yang cukup, tetapi kita percaya yang kita harus bermula. Walaupun Singapura hanya melebihi 50 tahun, saya percaya yang Singapura ini mempunyai potensial yang sungguh besar. Dan saya akan kongsikan, sebelum saya berkongsi tentang akhirnya portfolio Nadi Singapura, bagaimana
ia kelihatan sekarang, saya akan berkongsi anda tentang perjalanan penumbuhan nadi Singapura Limited. Yang pertama adalah peluang. Peluang yang saya tadi berkata tadi tentang ruang yang kosong, dan kita merasakan itu peluang yang kita tidak boleh lepaskan. Kata sepakat di mana saya mengumpul kawan-kawan sezaman, sependapat dan berkebolehan, dan boleh membayangkan berapa pentingnya dan berapa sangat yang kami di Singapura perlukan pada waktu itu. Ini pada tahun 2011 ya. Dan lepas kata sepakat, kita ramai-ramai bersama anak-anak muda Nadi Singapura dengan 20 orang, kita lakarkan visi dan misi Nadi Singapura. Apakah yang ingin dicapaikan Nadi Singapura? Dan selepas itu kita menyiapkan garis panduan pengurusan kumpulan. Bagaimana, apa perancangan dan kegiatan dan latihan yang perlu diadakan untuk setiap anggota Nadi Singapura. Dan akhir sekali yang paling susah adalah pembiayaan kumpulan. Pasti ramai juga yang tahu di Singapura ni memang susah, memang payah, memang mahal. Jadi fokus, calculated measures, benda-benda ni sungguh penting. Dan saya dan teman saya Yaziz selalu mengutamakan kejujuran. Di mana jikalau kalau ada satu anggota atau 2-3 anggota yang tidak lagi selari dengan tujuan kita, mereka harus berdepan dan berkongsi. Inilah yang sangat kita bersyukur, kerana hingga ke hari ini anggota Nadi masih lagi bersikap jujur dan ikhlas dalam melaksanakan kegiatan Nadi Singapura. Selepas itu adalah macam mana kita nak terapkan peningkatan ilmu dan kebolehan setiap anggota. Kita juga fikirkan tentang pengganti dan pewaris, dan juga kolaborasi bersama pertubuhan dan sekolah seni, sama ada di dalam negeri atau di luar negeri. Seperti yang dikongsikan tadi, Alhamdulillah, walaupun umur saya yang tidak berapa dewasa, berapa tua, saya telah diberikan banyak peluang untuk berkongsi, dan saya juga tidak putus asa sebagai seorang pelajar. Saya kerap pergi ke kelas, master class, workshop yang ada, dan untuk hidup dalam suasana kemelayuan. Itu yang saya harapkan dapat terlahir di Singapura sebenarnya. Dan akhir sekali, yang paling penting di Nadi Singapura adalah menghasilkan karya dan tidak putus merantau. Kerana merantau itu membuka minda kita, membuka perspektif kita, dan tahu bagaimana di luar sana kawan-kawan kita mungkin di Eropah, di Afrika, di China, di Korea, di Jepun dan sebagainya, ataupun di Malaysia dan Indonesia, bagaimana mereka menangani pengaruh barat atau pengaruh moden atau pengaruh, bagaimana mereka menyiapkan anak-anak muda atau generasi seterusnya untuk mengangkat nilai-nilai tradisi atau nilai-nilai kebudayaan mereka walaupun dimakan arus pemodenan. Inilah yang saya dapat berkongsi. Ini adalah background atau sejarah atau proses yang dialami oleh Nadi Singapura setiap hari, setiap waktu. Dan seperti yang dikatakan tadi, kita mengutamakan kejujuran di atas daripada setiap anggota. Seterusnya, saya akan membawa anda kepada portfolio Nadi Singapura, dan di sini juga saya berkongsi kalau perlukan lebih banyak informasi, kita ada laman nadisingapura.com di mana anda boleh tahu banyak tentang apa yang telah terjadi di Nadi Singapura, apa yang akan terjadi di Nadi Singapura, apa juga rancangan-rancangan yang
kawan-kawan di luar sana atau peminat di luar sana dapat mengikut. Izinkan saya berkongsi lagi satu slide ya. Bermula daripada tahun 2014, inilah portfolio kita yang selepas satu page yang saya kongsikan anda tadi. Ini adalah portfolio nombor 2 Nadi Singapura. Tahun 2014 tak salah saya. Daripada itu kita pergi ke lebih sedikit. Kita ada band profile, kita ada patron, alhamdulillah Tuan Zaki Muhammad, Member of Parliament dan kita ada advisor, DSP Amri Amin, Ibrahim Hamid, Osman Abdul Hamid, and then kita ada international advisor daripada UNESCO, Mr. MD Moon, dan management seperti yang dikatakan tadi, partner sahabat saya, saudara Yaziz bersama saya, dan saya ada manager Puan Hamiza. Lebih daripada 10 tahun dia sudah menguruskan kerjaya dan hasil karya seni kita. Juga kita didampingi saudara Niza Fauzi dan Syed Rudi, teman seperjuangan saya lebih daripada 15 tahun kita bersama. Inilah tahun 2014, ini saja yang kita dapat siapkan. Yang ini yang penting kerana ada banyak persembahan yang dilakukan, tapi yang dikongsikan adalah yang paling penting. Yang paling penting menurut saya adalah hal ehwal yang berkenaan dengan masyarakat luar dan dalam negara, milestone yang kita tak pernah merasakan. Contohnya bermain di halayak ramai lebih daripada 1,000 orang, atau bermain di Concert Hall Esplanade, tiket sold out. Benda-benda seperti itu kita harus catatkan supaya kita dapat melihat kembali dan orang tahu, sesiapa yang baca dapat membayangkan dan merasakan we should have them in our show next. We should invite them. Kita harus berikan mereka peluang untuk berkongsi kesenian mereka. Dan daripada 2014, alhamdulillah, inilah sekarang portfolio Nadi Singapura yang sebentar ya, yang saya dapat kongsikan. Kejap. Bismillah. Profile 2021. Okey. Sama juga, alhamdulillah, satu gambar yang padu, gambar yang menunjukkan, melambangkan semangat kumpulan itu penting. Dan jikalau kita perasan juga, Nadi sudah mempunyai logo tersendiri. Di top left hand corner ya, sini ada lambang Nadi. Sebenarnya lambang Nadi ini adalah rebana atau bebano, atau nama singkatan alat instrumen tu bano, dibahagikan dua kerana kita percaya dalam setiap yang dilakukan mempunyai berbagai perspektif, tapi yang paling permulaannya adalah dua perspektif, dan dissecting adalah satu proses yang sangat penting. Dan kita perlu tahu tiada yang baru, tiada juga yang lama, tiada yang lama, tiada juga yang baru. Dan inilah logo Nadi yang kita menggunakan sekarang. Inilah anggota-anggota Nadi. Sebenarnya gambar ni diambil di daerah persekitaran Malay Heritage Centre, dan saya rasa building ni tak kelihatan seperti ini lagi. Dan dalam portfolio itu kita letak juga office kita, Nadi Singapura Limited, address kita dan email kita yang sungguh basic nadi.singapura@gmail.com. Setelah kita ubah, saya merasakan Gmail ini masih lagi sesuatu yang accessible dan senang nak ingat daripada Hotmail atau Yahoo dan sebagainya. Dan kita selalu juga letak registration number company. Jadi kalau sesiapa ingin tahu the status of the company, mereka boleh check dengan nombor ini. Seterusnya, band profile. Sekarang kita ada benda yang berbeza. Ya, kita mengisahkan tema kita, where others choose to follow, some choose to lead.
Di mana yang lain memilih untuk menyusul, ada yang memilih untuk meneraju. Ini adalah kata-kata yang kita, setiap anggota nadi berpegang dengan teguh, dan kita memberikan sikit gambaran tentang history kita. Form in November 2011, Pulse atau Flow of Consciousness, kita berbual tentang the two founders, Yaziz Hassan dengan Ridwan Zalani. And then kita berbual tentang our first artistic show, and then apa yang diterima oleh pementasan itu. Selepas itu kita berbual tentang apakah kegiatan-kegiatan yang Nadi Singapura telah lakukan dalam perjalanan kesenian ini. Sama ada ia melakukan benda dalam kumpulan atau untuk masyarakat, kita juga terang, kita juga letak dalam write up kita. Contohnya Yok Sembang Genang. Yok Sembang Genang adalah satu program di mana kita membenarkan atau kita menjemput sesiapa saja yang ingin ketahui lebih tentang kesenian pergendangan, dan ia hanya difasilitated oleh Nadi Singapura punya anggota, tapi profesional atau coaches dia datang daripada luar dan dalam negara. Himpunan Serumpun adalah satu program di mana kita menjemput pelbagai kumpulan untuk bersama untuk melakarkan satu pementasan yang agak ringan, dan pada masa ini tahun ke-7 sebenarnya Himpunan Serumpun, dan kumpulan-kumpulan yang kita telah bekerjasama seperti kumpulan angklung, kumpulan gamelan, kumpulan silat, pelbagai kumpulan tarian, pelakon-pelakon, penyanyi dan sebagainya. Serentak adalah program di mana kita memberi peluang kepada anak-anak Nadi Singapura untuk melakarkan persembahan tersendiri yang menonjolkan komposisi-komposisi yang ditulis oleh mereka. Dan Singa Drum Gaya adalah drum festival yang meletakkan pergendangan Melayu itu di kalangan world drumming tradition yang lain. So ini adalah sedikit program yang dilakukan oleh Nadi. Dan apabila anda menyiapkan portfolio anda, saya harap kita dapat sama-sama memuatkan signature program yang anda telah lakukan atau anda ingin lakukan atau anda akan lakukan. Dan lepas itu kita berbual tentang persembahan luar negara, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di South Korea, di Uzbekistan, di Russia dan sebagainya. Dan Nadi Singapura juga bersyukur sudah 7 atau 8 tahun kita telah diberi peluang untuk music direct dan artistically direct Malay contingent di Chingay. So alhamdulillah juga kita telah menang beberapa anugerah apabila kita melaksanakan tugas itu. Dan yang terakhir sekali, kerana Nadi Singapura adalah recipient of the National Arts Council Major Grant, kita juga harus letak di dalam portfolio kita, profile kita. Yang benda baru di sini adalah Board of Directors. Sebelum Nadi Singapura mempunyai governance atau melangkah menjadi sebuah kumpulan charity, kita memerlukan untuk membuat satu board of director. Dan alhamdulillah kita ada Miss Audrey Pereira, Mr. Kwek Lim Kiong dan juga Kakak Julina Kusaini. Dan management Nadi Singapura tidak berubah, anggota yang sama juga. Seterusnya kita mengenengahkan mission kita dan vision kita to re-energize, promote and develop a renewed interest while elevating and pushing the creative and artistic boundaries of the performance of Malay drums and percussion as a progressive art form. Ini saya rasa adalah perkumpulan daripada perkataan-perkataan yang banyak yang saya kongsi tadi tu. Inilah yang telah kami siapkan. Vision kita adalah untuk diiktiraf sebagai satu pertubuhan yang merangsangkan artis generasi baru supaya mampu memaksimumkan permainan gendang tradisional Melayu dan perkusi, dan untuk merealisasikan potensi mereka sebagai pemimpin masa depan dalam dunia seni global yang menyumbang kepada bangsa, masyarakat dan negara kita Singapura. Inilah satu contoh
yang anda boleh fikirkan apabila anda sedang siapkan portfolio anda. Seterusnya, kita juga telah menetapkan value di mana kita mahukan setiap anggota nadi untuk menjadi satu representasi. Kita menggunakan perkataan nadi itu atau huruf NADI itu sebagai satu garis panduan. Nurture, articulate, dedicate, integrity. Kenapa perkataan-perkataan ini? Kerana saya rasa dalam setiap seniman atau setiap seorang manusia tu, kita harus ada sifat rendah diri, kita harus ada sifat berbakti, mendorong, membimbing. Dan saya rasa juga articulate tu penting kerana apabila kita berkeupayaan untuk berkongsi pendapat kita dengan lancar dan fasih, lebih ramai orang akan dapat memahami apa yang ingin disampaikan. Dedikasi itu adalah satu benda yang tidak dapat dipersoalkan kerana dalam setiap kesenian atau dalam setiap permainan kita memerlukan banyak masa, banyak sangat masa. Integriti betul, keikhlasan, kejujuran, itulah yang kita pertikaikan dalam nadi Singapura. Setelah itu jumlah persembahan sudah meningkat, alhamdulillah, daripada the early beginnings 2011 hinggalah berpage-page 1, 2, 3, 4, 5, alhamdulillah. So itulah ya. Dan ini di sini juga kita meletakkan juga arts education program yang kita telah sampaikan di sekolah-sekolah di Singapura. Kita mempunyai lebih daripada 3 program, dan ia berjuruskan satu tentang rentak-rentak Melayu Singapura, yang rentak-rentak Melayu yang ada di Singapura. Keduanya rentak-rentak Semenanjung, atau Rhythms of Singapore and Beyond. Dan akhir sekali adalah lagu-lagu rakyat Singapura dan di luar negara. Setelah itu ini juga penting kerana media coverage daripada dalam dan luar negara membuatkan penonton dan penggemar tertarik dengan perjalanan kesenian kumpulan anda. Dan ini adalah satu petikan daripada majalah di Uzbekistan. Singapore Percussion Group participated in Uzbekistan International Music Festival in Samarkand. Lepas itu kita berdenyut di Korea untuk Asian Games. Kita pergi berenam saja, tapi kenangan yang sungguh indah. Saya tidak mengatakan tadi, tapi sebelum Nadi Singapura diberikan major grant, kita sebenarnya bermula dengan seed grant. Jadi sesiapa di sana yang ingin menumbuhkan satu kumpulan seni daripada tidak ada apa-apa, boleh fikirkan tentang seed grant ini atau grant semayan, kerana ia telah memberi ruang dan peluang untuk Nadi teruskan perjalanan ni. Di sebelah kanan ada sedutan daripada majalah atau surat khabar daripada Riau, sebenarnya daripada Tanjung Balai Dangkong Festival. Dan di situlah festival kedua Nadi Singapura setelah bermain di Melaka. Dan seterusnya, ini adalah saya selalu kagum tentang konsep atau idealisme di mana sesebuah negara itu ada national drum ensemble atau drum troupe, theatrical atau tidak, dan apabila dijemput oleh Prime Minister Lee Hsien Loong untuk bersama dia di Russia, itulah satu saya rasa peluang yang amat besar dari yang diberikan. Dan ni pada tahun 2016 kita bermain kompang di, saya rasa, bawah 15 degrees. Satu pengalaman kumpulan kita.
Dan selepas itu ini adalah satu sedutan daripada theatrical performance kita yang kita berkolaborasi dengan ITE Central. Di sini juga penting apabila kita membuatkan sesuatu, kita harus sentiasa merapatkan diri kepada sekolah, institusi dan masyarakat, kerana kita percaya masyarakat ni adalah seni itu untuk masyarakat, seni itu untuk semua, dan kita sangat memerlukan dorongan dan sokongan masyarakat. Dan sinilah kita dapat berinteraksi, bertukar pendapat. Dan ini datang daripada Berita Harian sekali lagi tahun 2017. Sekali lagi, gabungan silat, tarian dan teater mewarnai cerita. Ini lagi sebuah daripada Berita Harian, kisah pencarian jati diri. Jadi tema dalam pelaksanaan pencarian karya Nadi itu tidak pernah berubah sebenarnya. Ia tetap tentang kekayaan dalam kesenian Melayu kita dan macam mana kita nak memperkasakan dan kita nak melakarkan satu persembahan menggunakan simbol-simbol, falsafah-falsafah yang ada, yang dapat menegakkan rasa cinta, rasa empunya diri Melayu tu. Workshop ini sebelum ni ini tak salah saya di Padang, isi Padang Panjang, yang bermaksud Institut Seni Indonesia, dan ia memberikan kita satu peluang untuk berkongsi, berworkshop, dan kita ada juga simposium di mana kita bertukar pendapat tentang bagaimana muzik Melayu akan berubah dan telah berubah, dan apa yang kita dapat, apa yang telah Nadi Singapura lakukan supaya ia hidup di kalangan masyarakat muda kita. Itu yang mereka rasa sangat kagum, kerana apa yang dikatakan oleh mereka, ini saya quote balik, di tanah yang subur seperti Padang Panjang tidak mungkin melahirkan satu kumpulan seperti Nadi Singapura di mana tanah mereka sungguh gersang. Something like that lah. Tapi itulah kenangan kita yang kita dapat bawa pulang. Dan akhirnya, ya, lebih banyak lagi sebenarnya yang saya dapat kongsikan. Cuba kita akhiri dengan Facebook, YouTube, email, Twitter dan Instagram. Saya ingin membawa anda kepada seterusnya YouTube account Nadi Singapura, kerana seperti yang dikatakan oleh Kak Julina tadi, masa sudah berubah dan dokumentasi boleh dilakukan dari pelbagai cara, dan antara cara yang sangat popular, kegemaran anak-anak muda atau seluruh masyarakat sebenarnya adalah video, menonton video apabila mereka dalam bas atau apabila mereka santai di rumah, dan ini adalah satu tanggungjawab dan amanah sebenarnya. Secara tak sengaja, apabila anda menjadi seorang seniman, anda diperlukan menyiapkan artist page seperti ini. Jikalau anda ke YouTube dan anda Google Nadi Singapura, langsung akan terima pelbagai, yang di sebelah kanan itu adalah muzik-muzik daripada album kita yang telah disiapkan. Dan kami akan dapat tengok, yang paling besar adalah Samara Ikan. Pada siapa yang tak tahu, ini adalah gabungan kami bersama legenda Datuk Ramli Sarip. 13k view adalah yang paling besar saya rasa untuk Nadi. Yang paling baru adalah Rampak Bobano. Dan ya, kalau kita meneliti kerja-kerja Nadi Singapura, ia sungguh wide, besar, kerana kita percaya dalam masa 10 tahun ni kita juga ingin mengenalkan kita tentang diri kita, keupayaan kita, potensi kita, dan bagaimana anak-anak anggota Nadi Singapura sedang merasakan, mungkin 10 tahun yang lalu mereka seorang pelajar, 10 tahun kemudian mereka sekarang sedang melayari bahtera kehidupan mereka, di mana mungkin setelah NS
ingin memulakan rumah tangga bersama yang tercinta dan sebagainya. Jadi karya-karya seni Nadi juga berubah mengikut kondisi, mungkin perasaan dan keadaan waktu itu. Saya ingin hanya berkongsi, kalau kita Google Nadi Singapura, inilah accessibility, keterlihatannya, visibility yang kita mengharapkan daripada setiap artis. Ia mempunyai satu address di mana kita dapat tengok websitenya, muziknya ada di Deezer, YouTube, Spotify, YouTube Music, dan kita ada 3 album, Bumi Tak Diam, The Soundtrack of Fateh dan Kata Kita Kota. So and then videos ada di sini dan sebagainya. So and then kalau kita click on the images, ia tidak ada kumpulan yang lain, hanya kita saja. Ini yang benda yang sungguh susah nak dapat, tapi kalau anda dapat memang hebat. Kerana nama seperti nama saya Muhammad Ridwan, ramai yang menggunakan Muhammad Ridwan tu, ada nama Muhammad Ridwan tu. Jadi nama yang tersendiri membuatkan senang untuk orang mencari dan terus mencari. Semoga apa yang dikongsikan tu mendatangkan manfaat. Saya akan benarkan sesi soal jawab sekarang. Terima kasih Kak Julina. Terima kasih semua yang hadir. Okay. Can you hear me now? Yes. Okay, good. So terima kasih Ridwan dengan perkongsian tadi, begitu padat dan begitu banyak informasi. Saya rasa satu yang saya I think ini adalah selalu yang bila kita berjumpa berbincang, selalu satu perkara yang selalu kita katakan, bila nak dokumentasi tu adalah satu kerja yang mengambil masa yang panjang, kadang-kadang remeh kan, kerana nak kena buat itu, buat ni, nak kena rajin. Bagi Ridwan sendiri, bagaimana Ridwan mengatasi cabaran tu, sentiasa rajin untuk kumpul bahan-bahan tersebut supaya boleh dicatatkan dan dicatatkan dan kemudian dihasilkan sebuah portfolio? Sejujur-jujurnya, kalau kenapa saya tak tunjuk portfolio saya, kerana saya dah lama tak update. Kerana saya sibuk dengan kumpulan Nadi Singapura, dan tumpuan saya, matlamat saya adalah kepada kumpulan. Saya juga mengalami kesusahan untuk mengumpulkan karya-karya saya sendiri ni memang susah. Saya ada ridwanzalani.com, tetapi saya nak update tu memang susah sangat. Jadi dia tidak ada shortcut. Melainkan kita hire somebody else to take care of that part. Tapi dia tak menjadikan satu benda yang mustahil. Dia boleh dilakukan. Cuma kita mungkin nak kena terapkan satu cara yang mudah untuk kita buat. Contoh, saya ada diary. Setiap diary itu saya akan letak nama pementasan dan siapa saya bermain dengan. Dan setiap bulan kita boleh semak dan cepat-cepat type apa yang penting dan perlu. Dan selepas 12 bulan kita tengok, oh dah padat dah. Tapi memang benda ni bukan perkara yang senang, perkara yang amat susah. Yang portfolio Nadi Singapura disiapkan oleh manager kita. Kerana ada orang yang khusus menjaga benda tu, ia akan terjagalah. Jadi maksudnya tu perlu ada pengkhususan dan juga satu perhatian, diberi perhatian penting supaya benda ni tak terlepas pandang, betul? Dan dari apa yang Ridwan kongsikan tadi, apa yang perlu ditonjolkan dalam portfolio tu, beberapa faktor penting, sepertinya bagaimana kita prioritize pencapaian
seperti mana yang Ridwan katakan, tiap tahun atau tiap-tiap tahun mesti banyak persembahan dan sebagainya. Jadi mana yang nak perlu, mana yang mungkin boleh sebagai senarai sahaja, dan mana yang boleh diberikan sedikit perhatian. So selain daripada milestone type of achievements, apa lagi mungkin yang perlu diberi perhatian supaya dia dapat beri sedikit penekanan dalam menyiapkan portfolio tu? Mungkin kalau karya-karya yang berlainan, mungkin yang multicultural, multisensorial, yang multi, yang memang luar dari kebiasaan. Yang penting ia adalah satu reflection of the body of work yang anda minat dan anda mahu orang tahu. Kerana itu penting. Pemuzik contohnya, kita tidak memilih muzik apa yang kita main. Kita main semua muzik yang boleh kita main. Tetapi dia ada satu musical style yang kita suka sangat, yang kita pegang. Jadi saya rasa pengkhususan dalam menyiapkan portfolio itu nak kena berlandaskan benda tu. Tapi kita juga mesti juga letak yang kita ni serba boleh, versatile. Jadi quantity dan percentage tu penting, balance. Untuk saya sendiri, mungkin 10 tahun yang lalu saya tidak merasakan demikian, tetapi 10 tahun yang sekarang ini saya merasakan saya sudah menjadi seorang educator lebih daripada just a performer. Saya bukan saja jadi percussionist dan drummer, malahan saya sudah jadi composer. Jadi the direction your portfolio nak kena sesuai dengan masa dan keadaan tu. Saya malu sebenarnya nak tunjuk saya punya portfolio, kerana portfolio saya yang ada masih saya sebagai seorang pemuzik, bukan saya sebagai pengarah artistik di Singapura. Itu masih dalam perjalanan. Ya. Satu lagi ialah sejauh manakah kita harus mengambil kira impact kepada audience persembahan tu, kerana mungkin apa yang kita kumpulkan dalam portfolio tu adalah apa yang kita rasa begitu special ataupun betul-betul memberi kesan, tapi di pihak yang audience pula, mereka tak rasa ini adalah satu persembahan yang so baik macam mana you juga mahu tunjulkan yang apa yang you lakukan tu memberi impak kepada audience yang menonton. Pastinya semua orang mempunyai pendapat dan perspektif masing-masing. Kita tidak boleh melarang orang untuk suka dan tidak suka sesuatu. Tetapi apa yang kita boleh lakukan, seperti yang saya katakan tadi, point to the direction that you want to be known for. Kalau misalnya awak mahu, macam Nadi adalah satu kumpulan yang saya tak pernah cakap kita adalah kumpulan tradisional. Kita adalah impartial musos who believe in uplifting the traditional drums like none other. So elemen contemporary, elemen kreasi ada di sana. Jadi kita ingin menunjukkan yang walaupun kita hidup di Singapura dan kita anak Melayu, kita tidak ketinggalan untuk membawa alat-alat, rentak-rentak, irama-irama tradisi kita di pentas yang lain. Ini membezakan kita dengan kumpulan-kumpulan yang ada di luar sana. Dan jikalau kita nak bertukar pendapat tentang apakah pendapat penonton berubah cara kita menyiapkan portfolio itu, saya rasa ini adalah perjalanan kumpulan dan perjalanan yang kita kena kenal masyarakat, pendengar kita, penggemar kesenian kita, dan daripada pengenalan itu kita dapat a better understanding of okay, Singapura sebenarnya lebih suka ini daripada itu. Contohnya, jika kita ke Johor itu mempunyai satu warisan Ghazal dan Zapin yang sungguh kuat. Di situlah kita
menukar cara penulisan kita, dan untuk membilang semua yang akan menonton persembahan itu yang kita juga mempunyai sejarah di mana permainan Zapin dan Ghazal sungguh hidup di Singapura, dan bagaimanakah permainan itu telah berubah dan diasimilasikan di Singapura. So saya rasa mengikut persembahan, mengikut era, mengikut zaman, mengikut penentuan, saya rasa kita harus berubah dan tidak statik. Pasal arts is arts is alive. Dia hidup. Dia sungguh tidak tak tahu. Kesenian ni sungguh saya memandang kesenian ni sebagai satu kehidupan. Jadi dia bukan kerja, dia bukan kerjaya. Dia adalah saya hidup dalam kesenian. Jadi ya, itu yang membezakan. Tadi Wan ada kongsi tentang portfolio ataupun dokumentasi tentang kerja-kerja Nadi yang ada di YouTube seperti ada playlist dan sebagainya. Berapa pentingkah dari segi kurasi? Maknanya tu sudah tentu tak semua yang Nadi buat pun ditaruh diletakkan di page itu. Sudah tentu ada pemilihan dilakukan. So atas dasar apa pemilihan itu dibuat supaya apa yang dilihat di page itu menjadi satu betul-betul menggambarkan apa kerja seniman tersebut, dan pada masa yang sama memberi gambaran ini satu dokumentasi portfolio yang begitu bernas dan padat. Okey, dari pihak Nadi sendiri banyak video atau kerja seni yang di luar sana atas perancangan yang kita telah lakukan. Walau bagaimanapun, ada juga karya-karya yang hanya dapat dilihat jika seseorang itu ingin menyokong perjalanan Nadi Singapura, donation. Dan ini memberikan Nadi Singapura peluang untuk mengenal siapa yang true fans atau siapa yang just passerby. Dan kita ada database untuk sesiapa untuk contohnya program Yok Sembang Gendang yang baru lepas ini mengendengahkan Haji Ahmad Azmi, di mana dia berkongsi tentang kesenian kompang daripada seawal 50-an sampai ke hari ini, dan bagaimana dia menulis 2 buku kompang dan apakah sejarah dia, apakah benda tu. Dan benda yang ini tidak ada di YouTube. Kerana kita merasakan kalau anda betul nak tahu dan mau dalam perjalanan di Singapura, kerana kita bukan sahaja dalam menghasilkan karya tu juga, kita juga belajar, dan kita juga nak membuat semua orang melihat kepada Nadi yang kita tidak putus belajar. Walaupun saya dah macam gini, walaupun saya di alam profesional tapi saya mesti tidak putus belajar. Jadi yang membezakan adalah apabila kurasi media team itu melakarkan apa yang harus ditonton atau apa yang harus jadi eksklusif, kita ada tu perbezaan di mana itu yang membezakan. Okay, yang ini you have to show that you love Nadi, give us your support, and then we will give you the access of the video. And then saya rasa benda ni menarik lah, kerana itu yang meyakinkan kita untuk terus berjuang lah. Dan apa yang ada di YouTube yang dikeluarkan oleh Nadi sendiri, bukan daripada akaun-akaun fans atau akaun-akaun friends atau family, adalah calculated, very much calculated. Kerjaya seni Nadi banyak yang masih kasar, masih muda, masih meneroka, tetapi kita juga menunjukkan semangat kekeluargaan dalam Nadi Singapura tu tidak ada. Dia sentiasa ada. Abang adik, kakak adik. Kita nak tunjukkan sebenarnya yang kita nak kongsikan adalah semangat itu, keperpaduan yang macam itu. Kita bukan nak cakap dia bagus, dia ni bagus, tak ada. Semua pun ni perjalanan. Kalau hari ini kita dapat melahirkan sesuatu yang dapat dirasai masyarakat, alhamdulillah. Kalau tidak, kita cuba lagi
Pasal dia tidak ada satu anugerah yang akan menyekat atau mengakhirkan perjalanan seni ni, kerana ia adalah satu benda proses yang tak habis. Sorry, ada pimple jadi saya macam Okay, mungkin ni soalan akhir. Tadi dalam perbualan tu Wan ada cakap tentang buku yang telah ditulis oleh Puan Haji Azmi mengenai Kompang. So ini saya balikkan kembali pada kenapa pentingnya dokumentasi. So dengan adanya khazanah seperti itu, bagaimana ia telah membantu Nadi sendiri dalam melakarkan perjalanannya? Secara jujur, sebelum saya mengenal Haji Azmi, saya pernah menggunakan buku itu sebagai bahan rujukan apabila saya di LaSalle College of the Arts. Apabila saya mengenal dia secara in person, dia dan kita tidak boleh nafikan ada satu layer di mana bila kita jumpa dia di hadapan kita, ia sungguh berbeza daripada membaca satu buku. Tetapi buku tu memberikan kita satu gambaran supaya ia tidak dilupakan. Dia adalah wacana yang boleh diturun-temurun. Tetapi kefahaman pembaca tu, itu pun lagi satu yang kita nak kena sentiasa fikirkan, kerana kefahaman masing-masing selalu berpandukan kepada pengalaman kita dengan bagaimana kita membaca sesebuah ayat tu. Kerana dulu banyak ayat ditulis dalam bahasa Jawi. Jadi pemindahan daripada Arab ke Jawi, Jawi ke Melayu. Jadi macam jikalau kita tidak peka atau kita tidak meneliti benda ni, dia mungkin get lost in translation, kerana itu pendapat saya. Memang bagus untuk ada buku-buku seperti ni, tapi kita tidak boleh sekali-sekali pun tinggal. Pentingnya menjumpa guru di hadapan. Betul. So saya rasa banyak yang telah kita kongsikan hari ini, dan saya bagi pihak Yayasan Warisan Melayu betul-betul berterima kasih dengan Ridwan kerana telah sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman beliau sendiri mengenai bagaimana kita membina sebuah portfolio yang bernas. Penting, kerana apabila nanti dicalonkan ataupun diketengahkan untuk apa-apa pun, portfolio itu penting supaya kerja ataupun sumbangan seniman kita betul-betul dibukukan dengan betul, kan, dapat dokumentasikan dengan baik dan menjadi rujukan untuk masa-masa akan datang. So insyaAllah. Sebelum tu Kak, saya just have some closing words, boleh? Ya, boleh. Silakan. Saya ingin mengucap terima kasih kepada Kak Julina kerana sudi menjemput saya dan Malay Heritage Foundation. Walaupun partisipan tidak ramai, tapi saya memohon 10 jari jika ada salah dan silap daripada saya, mungkin kekurangan daripada diri saya sendiri. Saya tak putus atau tak jauh daripada kesilapan. Saya pun masih sedang belajar untuk terus dapat menjadi seorang yang lebih baik, supaya dapat menerima kasih sayang daripada Ilahi. Sebelum saya pergi juga, saya rasa anugerah ni sungguh memberangsangkan dan memberikan semangat untuk kita melahirkan satu suasana di mana anak-anak generasi seterusnya dapat hidup dalam kemelayuan. Bagaimana kita melihat sesebuah falsafah tu, macam mana kita nak meneliti benda tu, macam mana bahasa digunakan walaupun dari secara pasar atau secara formal, dan bagaimana benda tu sungguh hidup, aktif. Dan saya harap kita dapat sama-sama bekerjasama untuk melahirkan benda tu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Kak. Itu juga harapan kami untuk bekerjasama dengan semua penggiat seni masyarakat Melayu, untuk masyarakat Melayu Singapura, kerana kami juga mahukan supaya seni dan budaya kita terus berkembang, kerana itulah nanti menjadi wadah warisan yang diwarisi untuk generasi akan datang. Dan dengan adanya wadah, berbanyak-banyak wadah ilmu dan yang boleh dibuat rujukan, kita tidak akan lagi dengar keluhan, kalau kita nak tahu tentang budaya Melayu di Singapura, tak ada bahan-bahannya. Dan inilah permulaan kami untuk menggalakkan para penggiat seni
mengumpul bahan-bahan yang sedia ada supaya dapat didokumentasikan dengan baik, supaya dapat dibuat rujukan untuk masa akan datang, ya. So terima kasih untuk mereka yang mengikuti sesi hari ini, dan sesi ini dirakam dan kami nanti akan muat naikkan juga di laman Facebook. Jadi pada mereka yang tidak sempat ataupun tidak dapat mengikuti, masih juga dapat mengail ilmu dan pengetahuan dan perkongsian yang diadakan hari ini, ya. So dengan itu terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Thanks, ya. Terima kasih. Okay. Now the chat thing came out. Tadi the chat thing. Oh, I must stop recording first.